pada pendapat saya inisiatif kerajaan yang dibagi kepada khususnya rakyat Sabah, pada pendapat saya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Namun pada waktu yang sama masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Maksudnya kekurangan yang terdapat di Sabah dari segi pembangunan model insan boleh dikatakan baik, tapi pada masa yang sama masih kurang terdapat di Sabah, khususnya kemudahan-kemudahan dari segi institusi-institusi pembangunan belia dan masyarakat. Okey, pada pendapat saya secara peribadi lah kan, sekiranya seorang pemimpin dia membawa ketulusan, tapi sekarang kita nak tengok sejauh mana ketulusan itu boleh bertahan. Ada ketulusan itu hanya sekadar pada ketika itu sahaja ataupun akan berterusan dalam pemerintahan. Tapi kalau kita daripada aspek, kita akan tengok dari aspek realistik lah kan. Realistik macam mana pemimpin yang boleh bawa pembangunan. Hari ini kita boleh tengok macam mana, kita mau tengok macam mana seluruh kaum rakyat boleh maju bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda semua menonton PRU dan Gen Y. Dan di mana rancangan ini kami membawakan suara-suara dan juga pendapat orang-orang muda menjelang pilihan raya umum akan datang. Saya Syafzan Johari, ditemani seperti biasa rakan baik saya Ashraf Ismail. Dan kita bersiaran dari Universiti Malaysia Sabah. Okey. Dan apa yang paling penting di Sabah ini, dianggarkan 150,000 hingga 180,000 pengundi baru berdaftar dan akan mengundi pada PRU ke-13 tak lama lagi ni. Jadinya kita ada beberapa orang yang akan mewakili suara-suara belia di Sabah ini. Mungkin AK boleh introduce kita ada ataupun 3 orang. kenalkan. Kita ada Naib Presiden Majlis Belia Sabah Muhammad Salim Japaran. Kita juga ada Corin Linginan. Itu CUSA Junior Chamber Penampang, dan kita juga ada seorang pelajar dari Universiti Malaysia Sabah sedang menuntut di jurusan hubungan antarabangsa ya. Bivliani Hendriani Bukhari. Justru bagi memahami apakah kehendak dan juga kemahuan belia-belia Sabah menjelang perayaan umum kali ini, apa yang diperlukan? Bagaimana kita nak memahami belia Sabah? Kalau boleh kita mulakan dengan Corin. Pada pendapat saya, macam mana nak memahami belia Sabah, kita cuba tengok apa yang mereka lebih perlukan. Contoh pendidikan. Sebab pendidikan zaman sekarang dia penting kan. So kita kenalah tanya, kalau dekat di kawasan Kota Kinabalu Sabah, pendidikan tu boleh dilihat okey lah, setakat ni okey. Cuma yang di kawasan pedalaman tu mereka lebih perlukan bantuan pendidikan asas macam peralatan sekolah. So di kebanyakan kawasan yang pedalaman sana lebih memerlukan. So kalau boleh bantu macam tu. Soal Salim pula. Mungkin ini bila kita nak memahami, maknanya kita kena sendiri turun ke untuk bersama-sama dengan belia di Sabah, dan kita kena melihat apa yang dari segi keperluan mereka, terutamanya lebih-lebih dalam senario yang ada sekarang ini. Belia ni peranan dia semakin nampak sekarang ni. So untuk itu kita kena turun, kita kena melihat kepada segi keperluan mereka, kehendak mereka. Selalunya bila saudara Salim turun ke kawasan ke anak-anak muda, kadang kita faham geopolitik kawasan itu berbeza. Pemuda kehendak pemuda di setiap kawasannya berbeza. Berdasarkan kepada pandangan atau pemerhatian Salim sendiri, apabila turun ke kawasan-kawasan, tengok anak-anak muda ni, apa yang diperlukan, terutama di Sabah ni? Kalau macam saya selalu turun untuk di peringkat akar umbi, peringkat luar bandar ni, kadang-kadang kita melihat anak-anak muda ni mereka memerlukan satu yang yang sangat sangat penting untuk mereka, iaitu dari segi ilmu, pengetahuan dan informasi, maklumat-maklumat
yang boleh membantu mereka untuk lebih ke depan. So kalau kita lihat di peringkat Karumbi ni banyak kelemahan-kelemahan yang kita lihat berlaku. Terutamanya dari segi dari segi kefahaman mereka. Bagaimana nak itu yang kadang-kadang kalau kita tengok ada ramai yang mundur kan. Ramai yang mundur kat Karumbi ni sebab diorang tak tahu hala tuju mereka nak ke mana. Sebab itu dari segi aspek-aspek ilmu pengetahuan kan, dari segi aspek nak memberi kepahaman pada belia dari sudut ekonomi, sosial, dari sudut politik dan sebagainya. Ini penting untuk membantu mereka ini tahap pemikiran mereka meningkat dari semasa ke semasa. Macam di Sabah ni informasi memang lambat, agak slow sikit lah. Ini tu tentang informasi V. Apabila kita melihat kepada perkembangan semasa, apa pandangan V dengan apa yang diperkatakan oleh Salim? Bagaimana selaku anak muda yang baru saja daftar sebagai pemilih berdaftar Dan kali ini adalah kali pertama untuk mengundi pada PRU 13. Jadi bagaimana melihat kepada kenyataan saudara Salim tadi? Ya, saya bersetuju bahawa kita sepatutnya terjun, kita masuk ke kelompok-kelompok yang mahukan, yang melontarkan suara, yang meminta kerajaan untuk melaksanakan beberapa aspek-aspek yang mereka inginkanlah. Jadi saya setujulah bahawa sepatutnya kita tidak boleh menilai bahawa mahasiswa ni hanya tahu bersuara. Sebenarnya kita lihat bahawa mereka sebenarnya ada sesuatu yang mereka ingin sampaikan. Jadi sepatutnya kita masuk ke kelompok tersebut dan kita cuba selami. Bagi B sendiri selaku pengundi kali pertama, apa yang dicari sebenarnya waktu kita nak pangkah belum pangkah lagi kan, tak pernah pangkah lagi. Nanti waktu nak pangkah nanti apa yang difikirkan, apa yang dilihat sebenarnya? Tengok nama kan. Tengok nama kan, tengok parti kan, tengok jalan kan, bagaimana? Kalau bagi saya lah, saya mungkin cenderung untuk mengenali dulu siapa yang akan saya undi. Bagi siapa calon-calon di kawasan tersebut. Jadi bagi anak muda, tempoh kempen itulah penentunya untuk nak pilih Untuk kita kenal. untuk buat pilihan nanti. Okey, kita kena berhenti rehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, bersua lagi dalam PRU dan Gen Y. Dan melalui dasar transformasi nasional, kerajaan mensasarkan untuk meningkatkan pembangunan dan juga menyeimbangkan pembangunan di antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Antaranya kerajaan bakal meningkatkan akses air bersih kepada 59% penduduk di Sabah dan juga meningkatkan akses tenaga elektrik 24 jam kepada 81% isi rumah di Sabah. Dan selain itu sepanjang 1,900 km jalan baru bakal dibina di Sabah dan Sarawak. Namun di sebalik semua angka-angka dan sasaran ini, bagaimana anak-anak muda Sabah melihat angka ni? Corin. Bagi saya ianya cukup baik dan memang sangat baik sebab pada masa sekarang memang penduduk-penduduk sekitar Sabah dia memerlukan tu semua. Apalagi kalau macam di kawasan-kawasan pedalaman terutama sekali, sebab mereka lebih di area-area di kawasan pedalaman, mereka masih ada yang setengah daripada mereka. Contoh Corin di Penampang. Penampang. Ya? Adakah pelaburan atau juga pelaburan infrastruktur dan juga pembangunan infrastruktur seperti itu seperti merupakan satu agenda yang paling utama di Sabah? Iya. Kawasan pembangunan di sana bagi saya dia memang setakat ni memang semakin maju sebab saya sudah bertapak di sana selama 9 tahun berada di Penampang, so saya nampak dia punya perkembangan. So pendapat saya memang sangat memberangsangkan dan kerajaan sangat prihatin terhadap apa yang diperlukan oleh penduduk. Salim, bagaimana Salim melihat kepada apabila menyentuh tentang anak muda ni? Dua aspek yang akan menentukan corak atau pola pengundian. Yang pertama tahap pendidikan, yang kedua adalah pengaruh media sosial. Apabila seperti yang Corin katakan tadi, kemajuan itu datang. Bersama kemajuan itu datang adalah gelombang-gelombang maklumat, ledakan maklumat. Dan anak-anak muda menjadi lebih kritikal, lebih kritis, dapat membuat perbandingan antara tempatan
dengan katakan tempatan Semenanjung malah antarabangsa. Jadi bagaimana melihat kepada pemantauan tersebut? Anak-anak muda sekarang melihat kehendak mereka dan pertembungan nilai tradisi dengan orang lama, kehendak mereka sudah berbeza. Bagaimana melihat kepada aspek tersebut dan yang akan menentukan corak pengundian nanti? Okey, kita pertama sekali kita kena faham pengundi yang baru ini kebanyakan daripada mereka ni terdiri pada golongan generasi Y. Generasi Y di mana generasi ini adalah generasi yang memang sudah terdedah dengan IT, teknologi maklumat. Jadi apabila sekarang ini melihat kepada senario yang ada sekarang ini, anak-anak muda semakin kurang percaya dengan media-media massa, media-media yang ada sekarang, tetapi lebih kepada media-media alternatif. Sebagai contoh kita lihat pada penggunaan Facebook, Twitter dan sebagainya. Benda-benda ini lagi ke depan. Berbanding dengan media-media yang lain. Jadi apabila media alternatif ini semakin ke depan dan dia hanya dikuasai oleh golongan-golongan tertentu yang boleh memusing cara mengubah cara orang muda berfikir. Ini sekiranya perkara ini tidak dilihat lebih serius, pada pendapat saya dia hanya akan boleh menyebabkan satu perubahan gelombang besar dalam PRU ke-13 nanti. Kita tanya kepada V. V nak mengundi nanti ni. V Ada Facebook? ada Facebook, ada Twitter, ada semua. Selaku pelajar antarabangsa Universiti Malaysia Sabah ni mesti dia ada Facebook. Jadinya V masa kita bersembang sebelum program start tadi, kita dah pun bercakap tentang V melihat kepada semua bentuk media. Jadinya jika kita lihat kepada perkembangan tersebut, bagaimana nanti tempoh kempen, apa harapan V untuk melihat parti-parti politik ni berkempen? Cara macam mana? Okay, terima kasih pada soalan. Pertama sekali, kita melihat kepada media massa. Kita tahu betapa pentingnya media massa sekarang ni untuk membentuk corak pemikiran orang-orang muda khususnya. Jadi kita tengok sekarang ni media massa dia ada dua tau. Dia ada haluan kiri dan kanan. Jadi kita sebagai pengundi dan saya sebagai pengundi yang bakal mengundi nanti insya-Allah, kita sepatutnya melihat kepada pelbagai aspek. Kita tidak melihat kepada akhbar yang cenderung ke arah ini, tapi kita juga melihat kepada akhbar yang sebelah sini pula. Ini penting supaya kerana kita tidak boleh mendapat satu maklumat yang lengkap dengan hanya berbekalkan akhbar yang satu ni. Kita perlu lihat kepada akhbar yang lain. Jadi penilaian kita tu berdasarkan rangkuman daripada akhbar-akhbar yang kita baca. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa melihat bahawa kita lihat kerajaan terbuka. Kerajaan mendengar suara mahasiswa khususnya, dan kita berharap semoga diberi peluang yang sama rata kepada calon-calon yang mengundi ini, supaya rakyat dapat melihatlah bahawa kerajaan sebenarnya telus dalam meraih kepercayaan rakyat dalam PRU akan datang ni. Dan trend yang sama ni juga adakah boleh sampai ke kawasan-kawasan pedalaman seperti di Kudat, di Sempurna? Adakah turut sama? Dia sebenarnya dia boleh. Cuma dia kena lebih, gerakan dia tu kena melaju sikitlah. Dalam kita mungkin di peringkat pedalaman contohnya saya berasal daripada Sempurna juga. Mungkin di peringkat dalaman kawasan-kawasan pantai timur selatan Sabah ini, mungkin kita melihat dari sudut pembangunan tu kita tak ada masalah. Kerajaan sudah dari segi teknologi dari segi informasi internet media alternatif ini pun peringkat luar bandar ni pun semua dah ni, sebab komputer semua dah sampai kan. Jadi semua dah sampai, kebebasan dan juga independence media dan juga kebolehan untuk berkempen melalui media baru ini juga itu salah satu kaedah yang boleh digunakan. Tetapi yang harus ditekankan bila kita menggunakan media-media alternatif ni, perkara pertama ketulusan dan keikhlasan seorang pemimpin ataupun bakal calon itu apabila dia menggunakan media-media alternatif. Sebab kita kena faham belia-belia yang ada sekarang di Sabah, saya boleh cerita dengan Sabah, untuk Semenanjung mungkin tapi untuk di Sabah ni mungkin berbeza keadaan dia. So mereka inginkan, dahagakan sesuatu yang tulus, yang ikhlas dan yang benar. Okey. Ini yang kita akan sambung lagi bincang mengenai apa yang didahagakan, apa dicarikan, calon yang bagaimana kita carikan, dan kita akan kembali berehat dulu dan nanti kita akan kembali ke Universiti Malaysia Sabah selepas ini.
Dan anda masih lagi menonton PRU dan JY yang dirakamkan dari Universiti Malaysia Sabah. Syed. Ya, kita lihat kepada suasana. Jika kita berbincang, kita dapat dengar kicauan burung dan juga suasana alam sekitar. Dalam bahasa Inggerisnya ambience. Sekejap. Apa yang saya nak relate ni adalah kestabilan politik, keamanan. Itu kalau lihat statistik sekarang pun, statistik sejak tahun 2000 lagi, apa yang diinginkan anak muda selain pada ekonomi dan juga tahap kepuasan diri dan juga ataupun kita sebut sebagai pendidikan dan sebagainya. Dia juga sentuh tentang antara yang paling penting sekali dalam statistik tersebut adalah tentang keamanan, kestabilan politik. Dan kita faham, di Sabah politik akomodasi adalah tonggak dalam pemerintahan yang untuk memastikan kesaksamaan ataupun perkongsian dan juga permufakatan itu. Jadi bagi anak muda melihat kepada kesinambungan next selepas ini apa? Bagaimana? Koni, kita mula Koni. Lepas ni kita pasal macam ni kita bagi kat Koni baru. Bagi pendapat saya, keamanan tu memang perlu semasa dalam pilihan raya lah. So kalau saya lah sebagai pengundi, saya nak lihatlah wakil rakyat tu ya dia yang macam mana kan. So wakil rakyat ni dia akan turun ke padang buat kempen tu kan. So itu depends dengan beliau tu macam mana penilaian dia terhadap wakil rakyat tu. Sebab mainan politik ni dia ada banyak kan. So terpulang politik rumah tangga dah. Baca Korin tak kahwin lagi. Okey. So terpulang dengan beliau tu macam mana nak menilai seorang wakil rakyat tu. Apa saja? Ya. Selepas PRU 13 ni. Keamanan, macam mana? pemufakatan. Kalau nak bicara soal keamanan, semua orang sukakan keamanan. Betul. Semua orang sukakan keindahan. Macam-macam yang baik-baik lah. Cerita nak baik-baik semua ya. Semua orang suka nak baik. Tak ada suka yang jahat kan. Tapi kita punya ni selepas sekiranya dalam dari segi politik ni, sekiranya kita melihat berlaku perubahan tu, biarlah perubahan itu ke arah yang lebih baik. Ke arah yang boleh membantu bukan sahaja negara, malah rakyat juga dalam untuk lebih lebih berdaya saing dengan negara-negara maju yang lain. Terutamanya para belia kita. Belia kita di Sabah ini tak berapa tahun dah ketinggalan. Dari sudut pemikiran, dari semua sudut. Cuma bagaimana kita nak push benda ni supaya dia lebih dia boleh bersaing dengan belia-belia di Semenanjung contohnya, di Indonesia dan negara-negara jiran. Ini tanggungjawab pemimpin kita. Tak kiralah sama ada dia di pihak kerajaan ke di pihak pemerintah. Ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab yang perlu dipenuhi untuk mengangkat martabat rakyat Sabah khasnya ke arah yang lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Jadi Vivian ni boleh rasanya boleh bersaing tak? Kalau Abang Salim cakap tu tadi belia Sabah harus bersaing kerana sudah lama ketinggalan ya dah bang. Ya. Taklah ketinggalan sangat Bukanlah sama perempuan. Kita faham itu. Macam V pengundi baru kan? Yes. Selain daripada kehendak kita terhadap kepimpinan, calon, parti, kesedaran dalam kita bagaimana, Abi? Okey. Terima kasih soalan dia. Saya melihat bahawa saya sebagai seorang mahasiswi Universiti Malaysia Sabah melihat bahawa kita harus melihat suara mahasiswa itu sendiri. Dan untuk mendengar tu kita perlu mewujudkan satu suasana yang boleh menimbulkan kesedaran kepada mahasiswa sendiri. Jadi sebenarnya kita melihat medium mana yang boleh menyedarkan mahasiswa. Adakah dengan menyekat? Adakah dengan memberi kebebasan? Jadi bercerita tentang keamanan, kita melihat situasi yang berlaku di Semenanjung tidak sama seperti di Sabah. Jadi tidak mustahil keadaan yang berlaku di Semenanjung akan sampai ke sini. Oh, itu yang dirisaukan. Kalau saya nak tambah sikit soal kesedaran ni,
bila kita nak sebut sama ada beliau kita dah sedar atau tidak ni, memang dah sedar pun. Dah bangun tidur lah. Kan? Kalau tak boleh lah guna Facebook, Twitter dan sebagainya kan. Benda-benda ni kita tengok, cuma tinggal lagi bagaimana kita nak membantu mereka ini untuk berada di landasan yang benar, di landasan yang yang baik, sesuai untuk mereka, untuk para belia kita. So kita kena faham bahawa dunia global yang ada sekarang ini dengan perkembangan teknologi maklumat yang semakin meningkat, yang semakin mencabar ini akan kalau kita tidak ada alternatif lain untuk membantu mereka dalam menghadapi benda ni, jangan heran tahun awasan 2020 nanti tak seimbang ya. Pembangunan fizikal dan pembangunan mental ni tak seimbang, pembangunan rohani ni tak seimbang. Ini yang kita kenali. Dan anak-anak muda Sabah pastinya bersetuju tentang nilai yang perlu dikekalkan. Sejauh mana kita maju pun dengan transformasi ekonomi dan transformasi politik yang dibawa, dan kita sekiranya diizinkan kita capai matlamat wawasan 2020, tetapi yang diperlukan adalah nilai, bukankah begitu? Nilai yang perlu ada. Nilai-nilai asas tu. Setuju tak, Bi? Ya, saya bersetuju bahawa kita bukan saja mahu maju dalam pendidikan, tapi juga dalam ketinggian akhlak lah. Jadi dalam kita berpolitik, seharusnya kita menekankan kepada nilai-nilai yang semakin hilang. Kita lihat kepada calon-calon, kita lihat kepada parti-parti yang ada sekarang ni. Saya sebagai mahasiswa, saya merasa dia sudah terlalu tersasar daripada landasan sepatutnya politik. Jauh ni. Jauh ke Bang Salim? Perhatian adakah jauh sangat sasarnya? Atau bagaimana? Kalau mungkin itu pandangan mahasiswa ni kita kenal ni lah. So mahasiswa ni dia agresif sikit. Dia jiwa anak muda, darah dia marah penuh dengan. Tapi yang ini perkara biasa. Cuma saya melihat sekarang ni nak kata tersasar jauh tu taklah jauh sangat. Banyak benda dah. Sekarang kalau kita tengok pimpinan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib pun dah banyak dah. Beliau melakukan banyak perubahan dari segi transformasi banyak dah dilakukan di semua peringkat. Cuma tinggal lagi bagaimana kita nak membantu beliau untuk memperbetulkan dan memperhalusi saranan ini. Okay. Terima kasih banyaklah Abang Salim sudi turun ke UMS ni. Dan terima kasih juga Bibiani Hendriani Bukhari, pelajar Hubungan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah, dan juga Corin Linginan, itu Dah tak sabar nak mengundi Dah tak sabar nak mengundi lagi. Tak sabar mengundi dah. Kita tunggu lagi lah. Tak lama lagi. Jangan lupa kita perlu terima kasih kepada Universiti Malaysia Sabah. Lepas ni kita tengok burung, banyak burung. Okey. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami setengah jam yang sebelum ni. Saya Syafzan Johari. Saya Ashwa Ismail. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat dalam PRU dan Gen Y.